Salam hormat murid-murid. Okey, sekarang kita sudah belajar banyak kaedah cipher. Okey, kaedah cipher ada beberapa jenis yang sudah kita belajar. Okey, boleh masih ingatkah kaedah yang kita gunakan? Mana satu yang sudah kita belajar? Okey, ini pun sudah, reverse pun sudah, columnar pun sudah, caesar cipher pun sudah. Okey, ada lagi tak? Okey, ini tajuk utama dia lah. Contohnya transposisi cipher, dia ada dua jenis kan. Reverse pun ada dua jenis, substitute pun ada. So, semua itu perlu anda ulang kaji balik lah. Okay, ulang kaji balik. Okay, untuk pembelajaran kita hari ini, tajuk kita adalah membandingkan kaedah cipher. Kita dah tengok apa perbezaan ataupun persamaan. Okay, mungkin ada sedikit kelebihan dia atau tidak, kita tengok nanti. Okay, ini yang kita akan lihat nantilah. Membandingkan, bandingkan. Okay, kaedah cipher yang kita ada. Okay, kita tengok sini. Kaedah cipher yang pertama. Okay, reverse. Kita ada reverse. Kita ada caesar. Okay, pick, pen. Lepas tu reference, zigzag punya kan. Okay, columnar, transposisi, position. Okay, ada lagi tak? Ini sambungannya. Ini sebab buku teks ini dia tak dapat macam ni. Dalam buku teks itu kamu boleh buka dia, kamu tengok. Okay, dia ada dua muka surat lah, sambungan dia. Maksudnya di sini satu muka surat sampai habis. Ini sambung lah. Okay, kita tengok sini. Reverse. Okay, dia tidak perlu kata kunci kan. Tidak perlu kata kunci. Okay. Lepas itu dia ada songsangan. Okay, kalau songsangan apa maksud? Kita terbaikkan semua ni kan, dari belakang sampai depan. Okay, contoh ini yang kita nak sulitkan dia. Okay, tulisan ni kita nak sulitkan. Okay, kita terbalikkan semua. Okay, kemudian kita tengok macam mana. Kalau nya sulit, hanya songsangkan objek kan, songsangkan objek. Okay, kekuatan dia dan kelemahan. Okay, mudah digunakan. Okay, mudah digunakan. Antara yang paling senang lah. Okay, kelemahan dia, tidak ada kata kunci. Mesej mudah ninya sulit dengan hanya menyongsangkan sahaja. Maksudnya, kalau mudah digunakan, maksudnya kita mudah sulitkan dia. Lepas itu, kelemahan dia otomatik adalah mudah ninya sulit juga. Itu ada kekuatan dan kelemahan dia lah. Okay, ini mudah ninya sulit. Okay, anda waktu salin ini boleh ringkaskan ya, dia agak panjang nota dalam sini. Okay, ininya sulit lah, kita baca saja, songsang. Okay, songsang kan objek dalam teks cipher. Okay, kita tengok yang kedua. Okay, caesar cipher, dia ada kata kunci kan. Okay, kata kunci di sini adalah 5 kita gunakan. Okay, lukis jadual pengantian objek berdasarkan anjakan 5 ke kanan. Masih ingat ke ni? Macam mana kita nak buat ni? Boleh tengok balik video kita. Okay, gantikan setiap objek dalam teks biasa tu dengan objek lain. Okay, contoh di sini. Jaga kebersihan. Dia akan macam ni ya. Okay, dia sudah diterbalikkan dia macam ni. Okay, apa kelebihannya? Okay, nya sulit pula macam mana? Okay, sama juga lukis jadual. Sama gunakan anjakan ke-5. Tapi yang ni ke kanan. Okay, nya sulit kan? Gitu dia.
Kemudian dia ini ada kunci kan, kata kunci, dia ada kata kunci. Oke, abjad dan teks biasanya diganti dengan abjad lain. Oke, ini paham. Oke, kaedah cuba jaya boleh digunakan. Wow. Oke, kita buat try and error. Boleh digunakan kaedah cuba jaya. Boleh meramah. Kita boleh ramah. Ini yang kita suka sangat ni kan. Help orang lain punya. Oke, message. Oke. Buat jahat suka kan. Oke, tak boleh macam ni. Ini etika. Oke, kita tengok yang ketiga. Yang ketiga, pick pen. Oke. Bina jadual dengan menggunakan simbol ni. Tukarkan teks biasa. Ini sudah kita belajar. Ini simbol ni ya. Hal itu sudah anda salin. Oke, semua simbol ni. Kita tengok macam mana dia. Nya sulit. Sama juga kan. Oke, bina jadual perwakilan. Sudah simbol ni. Oke, ini ada kata kunci dia. Ada kata kunci ya? Ada kata kunci. Oke, ada kunci. Kalau tak ada, kita bincang dalam WhatsApp. Tengok ada tak. Abjad dalam teks biasanya diganti dengan simbol lain. Oke, mudah diingat sulit jika mengetahui cara perwakilan simbol. Oke, kalau kita faham simbol-simbol di atas lah. Oke, senang saja kita nak reversekan lah. Oke, yang keempat. Ini zigzag. Oke, kata kunci 4 digunakan. Oke, lukis juga sama. Jadual, guna colak zigzag. Oke, ini hasil teks cipher yang sudah disulitkan. Kalau kita nak sulitkan dia, kita bina juga jadual juga sama. Oke, tandakan ini ruang kosong, masih ingat ini space kosong dia zigzag ini. Oke, kita lukiskan dia. Kemudian teks message boleh dibaca mengikut colak zigzag. Oke. So, ini menggunakan kata kunci yaitu baris. Oke. Bila baris ini suka di ramah ini kelebihan dia. Susah kamu nak ramahkan dia. Abjad-abjad dalam teks ini cipher terdiri daripada abjad-abjad dalam teks biasa. Ini dari teks biasa lah. Tak ada yang spesifik sangat. Oke. Yang akhir sekali. Ini paling susah. Paling susah. Kata kunci adalah 3. Oke, ini sudah cukup terangkan sini. Tak perlu kita cukup terangkan sekali lagi. Ini pun tak perlu kamu salin lah. Sebab kita sudah ada kan semua ni. Tak perlu salin lah. Mungkin yang ini sajalah kamu perlu salin lah. Teks cipher yang sudah disulitkan. Okay, dari atas itu tadi. Ini yang sudah disulitkan. Kita tengok yang ni. Sama juga, yang sulitnya sama sudah kita sudah belajar. Kita hanya perlu belajar ini. Game ini menggunakan kata kunci juga. Pas nombor pada lajur itu yang berdasarkan kunci susah nak diramakan. Okey. Ini susah nak diramakan. Kemudian abjad-abjad dalam teks ini terdiri daripada abjad-abjad dalam teks biasa juga. Maksudnya A sampai Z lah. So, ini kelemahan dia lah. Okey, semua sudah kita tengok lah. Tapi yang agak susah juga ini kan. Langkah dia agak panjang. Okey. Okey, dia ada kata kunci dia. Kalau kita tahu kata kunci dia, kita boleh sulitkan data dia. Okey. So, mana satu yang kita nak pilih? Okey, mana satu yang kita nak pilih? Kalau anda pilih mana satu? Okey. Kita tengok di sini. Pemilihan yang terbaik. Okey, pemilihan kaedah cipher yang terbaik. Okey, kita nak bergantung kepada situasi di mana kita nak guna. Okay, pemilih boleh memilih kaedah cipher yang digunakan mengikut tahap kerahsiaan. Anda faham kan? Kalau semakin rahsia tu, anda perlu pilih tahap kesulitan yang lebih tinggi lah.
Okey, jika kurang penting, okey, kalau kurang penting kan, okey, kita boleh pilih keadaan reverse atau pick pen. Sebab ini mudah digunakan. Kalau adalah sederhana, okey, ataupun tinggi, maksudnya tahap kerahsiaannya tu, kita boleh guna Kaiser cipher ataupun ray fence ataupun columnar transposition. Okey, ini sebab dia ada kata kunci, so susah untuk kita sulitkan lah. Okey, ini contoh yang kita okey, kita nak tengok apa yang kita nak huraikan di sini. Okey, kalau text cipher itu adalah kerahsiaan rendah. Penentuan tahap kerahsiaannya. Okey. Okey, tadi sudah kita tengok perbezaan. Okey, kekuatan, kelemahan kaedah cipher yang kita gunakan. Okey, sekarang kita tengok contoh soalan yang mungkin ditanya dalam PT3. Okey, anda contoh ni pelajar ni. Okey, dia adalah selalu mengulang kaji kan. Okey, selalu mengulang kaji. Kemudian mereka nak sulitkan apa? Mesej mereka bila mereka nak ulang kaji. Okey. Dan masa mereka nak ulang kaji. Okey, so berdasarkan soalan ni, anda nak tentukan mana satu kaedah yang sesuai untuk kita gunakan. Okey, yang kaedah-kaedah yang sudah banyak kita belajar. Okey, pertama kita tengok sini. Tahap kerahsiaannya adalah tinggi ataupun rendah. Okey, penentuan tahap kerahsiaan. Okey, kita tengok sini. Dia adalah rendah. Kalau rendah, secara automatik kita biarkan fikir. Okey. Kaedah cipher yang senang. Okey, kaedah cipher yang senang. Kemudian lebih senang disulitkan dan mudah sulitkan. So, pandangan anda adalah mana satu kaedah yang kita gunakan paling senang. Okey, reverse kan, reverse cipher. Ini dia. So, anda huraikan, nyatakan ni, lepas itu nyatakan sebab dia. Okey, kenapa dia gunakan reverse, tak mau gunakan cipher yang lain. Okey, anda dapat makan lah. Okey, kenapa dia senang digunakan? Kerana tidak menggunakan kata kunci. Okey, untuk kaedah soalan kedua. Ini adalah tahap sederhana. Okey, tahap sederhana. Okey, ini adalah cikgu lah mengadakan mesyuarat bersama dengan pengawas. Okey, kemudian keputusannya perlu diperolehi dan disimpan. Okey, lepas itu cikgu pula memasukkan nama pengawas yang akan dipilih. So far itu disulitkan supaya tiada siapa yang tahu nama-nama pengawas yang dipilih. So tahap di sini kerahsiaannya adalah sederhana. Dia ada satu file kan, perlu disulitkan. Jadi satu, apa kaedah yang sesuai untuk kita gunakan? Okay, kaedah Kaiser cipher ataupun zigzag cipher. Okay, ring fence cipher. Ini yang sesuai digunakan lah. Sebab dia ada kata kunci. Okay, kita tengok yang ketiga. Rahsia kerahsiaan tinggi. So di sini. Rahsia tinggi di sini biasanya dalam pegawai-pegawai besar, bank, askar. Okay. Rahsia paling tinggi adalah kalangan askar, kalangan ahli politik. Okay, ini adalah terlalu sulit berkaitan dengan status pendapatan suku tahunan. Gaji sulit sebenarnya. Okay. Kemudian mesej perlu disulitkan adalah status pendapatan suku tahunan bank. Tahap adalah tinggi.
Masa yang diperlukan untuk menyulit namanya sulit adalah lama kerana maklumat tersebut amat penting. So, D adalah kunci. So, kita boleh pilih kolumna transposisi, ataupun ini pun boleh kita gunakan lah, tapi kita pilih satu cukup lah. So, maksudnya kaedah yang kita gunakan itu kita bergantung kepada tahap kerahsiaan. Okay, tahap kerahsiaan dia lah. Okay, itu sahaja. So, ini kita akan belajar kemudian lah kaedah. Okay, sekian, terima kasih. Magic potions in your compound.